Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam al-ataman al-akmalan ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ya Rabbi salli 'ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli 'ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Bukit Mahkota, Tuan Imamnya, Tuan Nazirnya, seterusnya para sidang jamaah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kuliah maghrib kita daripada kitab Sahih Al-Bukhari karangan Al-Imam Al-Bukhari, seorang tokoh ulama hadis yang luar biasa yang telah mengarang kitab hadis yang mengandungi kesemua hadis-hadisnya itu dipilih daripada hadis-hadis yang sahih, yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ulama bersepakat mengangkat kitabnya. Saya memperingatkan diri saya sendiri juga untuk memperbanyakkan amal ibadah, amal saleh 10 pertama dalam bulan Zulhijjah ini. InsyaAllah kita akan menyambut Idul Adha pada hari Jumaat. Jadi amalan-amalan saleh yang kita amalkan ini merupakan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut oleh Imam Al-Bukhari babnya, kata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, bab tafadul ahli iman fil a'mal, yang bermaksud kelebihan ahli iman dengan sebab amalan mereka. Jadi ahli iman ni orang yang beriman, tafadul ahli iman fil a'mal. Jadi masing-masing kenalah berlumba-lumba dalam melakukan amal ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan teks Arabnya dengan sanadnya sekali. Kata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara thumma yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril hayati awil hayat syakka Malik fayanbutuna kama tambutul. Kata Ismail, Malik telah menyampaikan kepadaku, Malik telah menyampaikan kepadaku, maknanya Malik ini guru kepada Ismail tadi, daripada Amru bin Yahya Al-Mazini, daripada bapanya. Amru bin Yahya Al-Mazini, bapanya Yahya, maknanya dia dengar bapanya Yahya yang mendengar daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ahli-ahli syurga masuk ke dalam syurga dan ahli-ahli neraka masuk ke dalam neraka. Ini maknanya benda yang akan berlaku, benda gaib yang belum lagi berlaku dan kita tidak nampak, tapi diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ahli-ahli syurga akan masuk dalam syurga, ahli neraka masuk dalam neraka. Kemudian Allah SWT berfirman kepada malaikat penjaga neraka. Allah Ta'ala perintahkan kepada penjaga neraka, tak disebut namanya, yang kita tahu namanya Malik lah. Malik Sawi ni ringan sangatlah, terlalu ringan. Orang kata iman kulit bawang,
Yang kulit bawang dengan sebiji sawi itu lebih kurang lah. Tantah kulit bawang tu tebal lagi, masih berat lagi. Nah, ini sebiji sawi. Walaupun seberat timbangan sebiji sawi sekalipun. Jadi orang yang macam ini akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada neraka. Tapi lamalah, tempoh yang lama yang dicelupkan, dibenam atau dimasukkan dalam sungai hayat, sungai kehidupan. Ini sungai ini ada dekat alam akhirat aja, dekat dunia tak ada. Atau al-hayat. Di sini Malik ragu-ragu. Maknanya hadis yang diriwayatkan itu dia ragu-ragu sama ada disebut Nahrul Hayat atau Al-Hayat sahaja. Ini biasalah dalam periwayatan ulama, maknanya kehidupan sahaja. Sungai kehidupan atau kehidupan sahaja. Orang-orang yang di dalam hatinya ada iman tadi kemudian timbul dari dalam sungai itu dalam keadaan indah berseri, dan dicelupkan tadi, dicelupkan dalam sungai tadi, timbul semula dalam keadaan hitam. Mula-mula dalam keadaan hitam, bila timbul indah berseri. Seperti indahnya benih biji-biji yang tumbuh di pinggiran tempat kena banjir. Tempat kena banjir tu berlumpur habis semua, kotor, tapi biji benih tu timbul cantik. Dia berputik cantik, tak ada kotor. Tidakkah engkau melihat, wahai orang-orang yang melihat, memandang dengan hati, bahawa biji-bijian itu tumbuh menguning dan meliuk lambai bila daripada tempat yang lumpur kotor tadi, kesan banjir tadi. Ini perumpamaan Nabi buat perumpamaan, kiasan ataupun analogi. Maknanya kalau kawasan yang lumpur kotor itu, tapi kalau kemudian dia indah berseri, dan dalam hadis yang lain disebutkan orang yang terakhir sekali itu syurga yang untuk dia tu besarnya adalah 10 kali ganda daripada bumi. 10 kali ganda daripada bumi. Bumi inilah, bumi ini dah besar. Itulah maknanya sedikit, yang paling maknanya paling sedikit sekali. Ni beza sikit-sikit pun dia sebut. Kalau ada beza sikit-sikit pun dia akan catatkan. Di antaranya perawi yang bernama Wahid berkata kami bahawa nama sungai itu ialah Al-Hayat. Nama sungai itu ialah Al-Hayat, kehidupan, dengan lafaz Al-Hayat. Maknanya tadi Imam Malik dia riwayatkan dengan keadaan ragu sama ada guru dia sebut Nahrul Hayat ataupun Al-Hayat, tapi Wahid dengan yakin bahawa Imam Malik tadi khardalin min iman. Itu lagi jelas. Maknanya yang berat tadi itu ialah berat keimanan, semata-mata khair, kebaikan, ataupun saling tafsir menafsirkan antara satu sama lain. Haddatsana Muhammad qala al-Bukhari rahmatullah alaih, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Salih an Ibni Shihab an Abi Umamah bin Sahal annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Ibnu Shihab, Ibnu Shihab ini ialah Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, sahabat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihima, yang disebut Khalifah yang merupakan mujaddid kurun pertama hijrah. Ini mujaddid kurun pertama hijrah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan Ibnu Shihab ini adalah sahabatnya dan juga yang selalu dirujuk oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan disebut orang yang pertama membukukan hadis secara rasmi dengan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Orang yang pertama membukukan hadis
yang wafat tahun 124 Hijrah kalau tak silap saya. Khalifah Umar, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi Nabi ini Nabi lihat ramai manusia dipertontonkan. Masing-masing memakai komis. Ya, masing-masing memakai komis. Komis ni pakaian yang disebut kalau kita cek dia punya terjemahan dia kemeja. Tapi kalau orang Arab zaman dulu tu maksud kemejanya itu kemeja yang labuh lah. Ini dia bukan jubah, dia kemeja labuh. Dan itu adalah pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qamis. Ataupun orang Arab Saudi atau Yaman dia di qaf jadi gamis. Gamis. Kita pun jadi bahasa Melayu gamis, ya. Antaranya ada yang memakai qamis sampai ke paras Rasulullah. Jadi apakah takwil mimpinya? Jadi sahabat-sahabat bertanya, maknanya Nabi ini suka, ya, mengkhabarkan tentang mimpi yang dilihat oleh baginda. Ini pun satu sunnah Nabi lah, ya, kalau mengkhabarkan mimpi yang baik lah, mimpi yang baik. Jadi bila sahabat dengar, jadi mereka bertanyalah, ya, sebab apa ni Umar macam tu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din, agama. Ini maknanya agama yang ada pada Umar ini, ya, keimanan dia, ketakwaan dia, ya, pegangan dia yang begitu teguh, ya, dengan agama ini lain daripada yang lain. Itu maksudnya. Lain daripada yang lain. Daripada seorang jahiliah, ya, yang bengis, yang ditakuti, ya, oleh orang Islam semasa di Mekah dulu, ya, akhirnya dia menjadi orang yang merupakan khatimul anbiya, ya, penutup segala nabi-nabi. Ada juga, ya, fahaman-fahaman yang dia mengaku bahawa tok guru dia adalah nabi. Ya, tok guru dia adalah nabi. Jadi bila kita kata khatimul anbiya, ini penutup para nabi ni, Nabi Muhammad, dia kata khatim itu cincin. Dia terjemahkan cincin, ya. Memang dalam bahasa Arab pun ada juga, maksud dia cincin, ya, cincin para nabi. Jadi nabi ini, tapi dia telah diperangi oleh para sahabat, ya, dan berlaku pertempuran di Al-Yamamah, satu pertempuran yang besar, menyebabkan ramai yang terbunuh. Maknanya pengikut dia tu ramai juga, sampaikan dia boleh berperang. Jadi orang yang mengaku nabi ni, nabi palsu ni, dia akan menunjukkan kehebatan dan kekuasaan luar biasa. Dia ada macam magic, ya. Jadi orang akan terpengaruh. Sebab apa? Orang boleh ikut, boleh ramai dia punya pengikut dia ni, walaupun kita dah kata dah, ya, fahaman ni sesat, ni dah fatwakan sesat, tapi masih ramai yang ikut, ya. Sebab ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah kelebihan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana keimanan beliau ini, ya, sehingga digambarkan oleh Nabi lain daripada orang yang lain, ya. Sebab apa? Sebab dalam mimpi itu Nabi melihat komisnya lebih panjang daripada komis orang lain. Babul haya minal iman, bab sifat malu itu sebahagian daripada iman. Qala al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an ibni Shihab an Salim ibni Abdullah, lakukan kebajikan dia malu. Ini sebab tabi'i, ya, bukannya syar'i. Yang akan diberi ganjaran ialah malu yang secara syarak. Yang malu tabi'i ini dia bergantung, ya. Bergantung sama ada diberi ganjaran ataupun tidak diberi ganjaran. Ini kalau dia malu dalam melakukan perkara-perkara yang baik, itu langsunglah tidak diberi ganjaran. Maka yang diberi ganjaran ini ialah sifat malu secara syar'i. Kata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, Abdullah bin Yusuf telah biarkanlah dia, maknanya mungkin apa yang
dinasihati tadi itu mungkin tak kena, tak kena. Apa ni yang bila Nabi kata biarkanlah, artinya sifat malu itu yang berbentuk syar'i. Sifat malunya itu berbentuk syar'i, maka Nabi kata biarkanlah dia. Kerana sesungguhnya malu itu ialah sebahagian daripada iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Jadi iman ini ada banyak cabang. Malu adalah salah satu daripadanya. Lebih kurang ada 70, lebih daripada 70 cabang. Satu bab yang lain yang Imam Al-Bukhari membawakan ayat Al-Quran surah jikalau orang-orang musyrikin itu bertaubat dan mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Maknanya biarkanlah mereka apabila mereka telah bertaubat, maknanya memeluk Islam. Jikalau mereka bertaubat dan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Umarah qala hadatsana Syu'bah an Waqid ibn Muhammadin qala sami'tu abi yuhadditsu an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, ini guru beliau, telah menyampaikan kepada kami, katanya Abu Rawh, Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Ini maknanya dakwah Islam itu mesti disebarkan dengan sungguh-sungguh, sehinggalah manusia bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, dan mereka mendirikan solat dan mereka mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka telah mengerjakan semuanya itu, maka terpeliharalah mereka daripadaku. Terpeliharalah mereka daripadaku, darah mereka dan harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam. Ini tak boleh nak mengatakan mereka itu orang yang jahat dan sebagainya, tak boleh. Sebab mereka telah menerima hukuman, maka kita bersangka baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hak untuk kita menetapkan dia ahli syurga ahli neraka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab man qala innal iman huwal amal liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatul lati, adalah iman adalah amal. Ini adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal soleh yang dahulu kamu kerjakan. Bima kuntum ta'malun, maknanya dengan apa yang telah kamu kerjakan daripada amalan-amalan soleh, maka dia beroleh syurga. Walaupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut syurga itu, masuk syurga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk menarik rahmat Allah taala itu pastinya dengan beramallah, beramal. Sebab ialah tentang ucapan kalimah la ilaha illallah yang paling utama sekali. Maknanya yang mula-mula sekali yang akan ditanya itu daripada amalan-amalan yang dilakukan ialah tentang kalimah tauhid la ilaha illallah. Adakah dia tidak benar-benar mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya. Jadi akan ditanyakan tentang bagaimana tuntutan kalimah la ilaha illallah itu. Dan sambungnya lagi firman Allah Ta'ala, untuk mencapai kemenangan yang besar inilah, maka akan sambung pada masa akan datang, dan sebarang yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebarang kelemahan itu datang. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanakallahumma wa bihamdika